punya bootcamp, pengujian prestasi sistem, kita bukan more kepada nak mengajar lah tuan-tuan, tapi kita nak kepada berkongsi pengetahuan, berkongsi ilmu apa yang kita ada dan apa yang kita dapat daripada sesi-sesi kursus, sesi-sesi hands-on yang kami dimampulah telah hadiri dan sebagainya. Dan juga kita telah buat beberapa siri bootcamp tu sendiri, beberapa siri performance test sendiri lah di agensi-agensi. Ada agensi yang minta aplikasi, contoh Jabatan Akauntan Negara untuk e-Gumis dan sistem UPUP online. Ada beberapa sistem lah. Jadi kami telah turun dan daripada situlah kita dapat dia punya pengalaman, dapat finding, dapat dan sebagainya. Jadi kita jadikan sebagai satu dalam bentuk syllabus atau dalam bentuk macam kita nak share buat macam satu bootcamp lah. Sebab kita tak naklah kita jadi sampai bila kita nak jadi operation kan, kita datang pergi buat. Jadi kita create macam satu syllabus di mana satu bootcamp kita bagi pendedahan, kita invite peserta-peserta daripada agensi sebagainya. Buat masa ni kita fokuskan kepada PTM lah. Sebab bila bercerita berkenaan dengan performance test, dia tidaklah terlalu kepada macam programming ya. Dia bukan macam bukan detail sangat. Orang tu tak semestinya tahu pasal programming. Yang penting kita nak kena faham, sebab bila nak buat pengujian prestasi kita kena bangunkan satu plan, kita tanya requirement, kita nak test berapa banyak, kita nak uji berapa banyak, kita tanya sebagainya. Dia tidak terlalu teknikal lah. That's why kami punya pendekatan buat macam kami fokus kepada pegawai teknologi maklumat PTM di antara 41 hingga 48. Jadi boleh katakan semua sepatutnya kena tahu. Bila orang cerita pasal prestasi sistem, kita kena tahu apa itu prestasi sistem, kenapa nak kena buat, bila nak kena buat, apa kepentingan dia dan sebagainya, apa tools yang dia orang buat dan sebagainya. So dia ada dua, satu yang kita buat sendiri, ada satu lagi yang kita tak berupaya, so kita lantik vendor untuk buat pengujian prestasi. Kalau kita dah ada knowledge berkenaan dengan prestasi, jadi kita boleh tanya dia betul ke metodologi yang dia orang buat apa sebagainya. Kalau kita tak ada knowledge, basic knowledge apa itu pengujian prestasi, bagaimana nak laksana, jadi kita akan terima bulat-bulat apa yang dipresent oleh vendor lah. Jadi dia katakan sistem kita okey kan, dah tak ada masalah prestasi. Tapi sebenarnya bila sistem tu go live, open to the public, maka kita nampak ada error kat sana, keluar kat sini. Jadi user semua menunggu, tak boleh nak load kan. Jadi benda-benda macam tu kan. Jadi kita boleh kita nak elakkan tu. Dan juga itu yang kita kata, jadi ni sebagai satu kepakaran dalaman lah. Dalam macam sama, kalau sistem-sistem kecil, sistem yang kita bangunkan sendiri tu, kita boleh buat performance test, dah boleh buat sendiri performance test kan. Kita uji, kita test. Bila kita uji tu barulah kita tahu sebenarnya sistem kita ni masalah dari segi aplikasi, masalah daripada segi adakah resources kita tak cukup kan, dia punya RAM, CPU dan sebagainya. Bila kita test pun kita tahu. Okey, itu dia punya basic explanation lah. Okey. Jadi saya punya slide, tuan-tuan boleh dapatkan slide daripada portal SQA. Ada slide kita nak share dengan tuan-tuan, boleh download ya. Okey, pengujian prestasi sistem ni akan menerangkan berkenaan dengan aktiviti pengujian sistem aplikasi. Dia akan mengandungi metodologi, bagaimana nak laksanakan, dan bila kita dah buat, bagaimana kita nak laporkan dia punya finding yang kita jumpa dalam JMeter. Buat masa ni kita pilih satu tool lah, JMeter sebagai satu tool. Tapi untuk yang peringkat awal ni, untuk pendedahan ni saya akan cerita dulu apakah tool-tool yang ada dekat luar. Ada yang free, ada yang berbayar dan sebagainya. Okey, pengujian sistem aplikasi, dia punya pengenalan dan apa kepentingan dia. Okey, pengujian sistem prestasi ni atau kita panggil juga dia punya performance test. Ada banyak sebenarnya terma. Ada agensi yang dia panggil stress test, ada agensi panggil performance test, ada yang panggil sebagainya. Untuk sini tak apa whatever istilah yang dipakai, tapi kita bawa masa sekarang kami di MATISOI kita nak kenalkan sebagai sebenarnya ada dua terma lah. Pertama performance test, pengujian prestasi, dan yang kedua lagi stress test. Performance test adalah slide saya ni dia bercampur, ada dalam BM, ada dalam BI, sebab ada terma-terma bila melibatkan teknikal ni boleh kita translate kan, dia jadi orang susah nak faham lah, kita mesti interpret dia punya maksud yang sebenar kan. Untuk orang semua
PTM kan semua tak ada masalah dari segi bahasa, boleh faham English ke BM campur-campur penerangan tu dalam BM kan. Boleh, kalau ada apa-apa nak tanya soalan boleh interact saya. Jadi performance test ujian prestasi adalah satu test conducted to identify the system behavior and performance under a given workload. Maksudnya kita nak uji sistem kita, apa perangai sistem kita, apa dia punya behavior, apa dia punya kepada kita punya resources sebagainya. Bila kita test dia dengan a given workload ni, maksudnya kita beri dia satu volume orang. Macam tu kan, kita bagi dia simulate dia untuk 1,000 pengguna masuk. So apa jadi kepada sistem? Selalunya bila kita buat UAT, bila kita buat sebagainya, dia dalam satu kumpulan yang kecil kan. Bila UAT ni kan dalam 5 orang atau 6 orang, 10 orang. Jadi di dalam hakikat yang sebenarnya, bila sistem kita open to the public, sistem kita ni akan diakses oleh beribu-ribu orang kan. Bila kita open nanti 1,000 orang akan buka. Mungkin dalam 100,000 orang open. Contoh yang MySejahtera, contoh yang vaksin COVID dan sebagainya, berjuta-juta orang akses kan. Jadi sebelum kita buka tu buat performance test lah, kita akan uji dia sebelum. Jadi kenapa kita perlu uji tu? Nanti saya akan terangkan dalam slide. Kenapa nak kena buat simulation dan sebagainya kan. Itu perbezaan. Kalau kita uji dalam 5 orang, sistem ni laju je update database, kemas kini dan sebagainya kan. Bila kita dah test dia dengan satu workload yang banyak, dah sampai 1,000 orang, sampai 10,000, bila 10,000 access to the system, apa jadi dia tengok resources kita boleh cukup atau tidak kan. Maksudnya CPU dah sampai 90%, dia punya RAM dah sampai 90%. Jadi apa tindakan penambahbaikan kita boleh buat kalau nak daripada resources. Dia macam senang lah sikit nak troubleshoot. Okay, kita request lah. Contoh kalau pakai PDSA, kita akan request pada PDSA untuk increase CPU, tambah RAM. Kalau tak cukup ada juga dia panggil scale up dan scale down lah. Kalau scale up mungkin kita tambah spek server sini. Kalau nak scale up mungkin kita tambah beberapa server lagi. Kalau tak cukup dengan satu server, kita kena ada 2-3 server. Kita kena pakai load balancer dan sebagainya. Itu di antara setting-setting yang kita buat lah. Specific time frame ni contohnya kita nak uji kita punya portal ni, dia boleh bertindak balas. Kita setkan masa dekat dia tidak boleh melebihi daripada 5 saat contohnya. Walaupun 10,000 orang masuk, walaupun 5,000 orang masuk sistem, tapi kita nak sistem kita ni bila orang access tak boleh lebih daripada 5 saat. Itu adalah di antara dua yang kita set lah. Kita set satu berapa banyak orang nak masuk dengan satu berapa masa kita set. Kalau kata sistem kita 10,000 orang masuk, dia boleh proses dalam 5 saat, kita consider sistem kita lulus lah performance test, lulus ujian prestasi. Okay, to identify the area for improvement of the system. Contoh, bila kita buat performance test, so kita akan tengok resource bottleneck issue. Maksudnya, adakah resources yang menjadikan bottleneck kepada sistem kita sebab dia memberi masalah pada prosesi. Dan yang kedua, adakah dia punya server configuration. Kadang bila kita dah siap sistem, kita dah bangunkan masuk ke production, kita tak setting pun dia punya contoh maximum number connection, database connection, database connection daripada dia kalau pakai PHP, FPM dan sebagainya, benda-benda setting tu semua ni. Kalau kita tak test dia, selalunya biasakan pakai default configuration lah, 100 user saja boleh masuk. Lebih daripada 100 user, sistem tidak pening. Sebenarnya resources kita lagi banyak, tapi kita tak configure benda-benda macam tu. Itu di antara finding yang kita jumpa lah dalam performance test. Okay. Dan yang ketiga, application configuration. Application tu sendiri kan. Ni di antara contoh ni, kalau dia punya kita pakai SQL lah contoh kan, dan database. Kalau before ni kan kita banyak select, and then kita join, baru dapatlah satu query dan paparkan kepada user. Kita nampak bagi programmer tak ada masalah nak join. Jadi bila dia masukkan input tu output kan, yang bila melibatkan join, melibatkan database tu semuanya, itu adalah sebenarnya dari segi yang akan menyumbang kepada masalah prestasi kepada sistem aplikasi kan. Dan bila kita orang buat ni berdasarkan pengalaman kami lah, bila melibatkan dengan pengujian prestasi ni, boleh katakan 70 ke 80% bila melibatkan prestasi adalah isu kepada database kan. Database maksudnya you punya setting ke database data
kita boleh test 1000 tapi kita boleh sediakan application server mungkin ada 3, ada 4, ada 5 di depan kan, front end, tapi semuanya akan masuk kepada satu database kan? One single database. Itu kita kena tengok, maksudnya adakah kita punya setting kita dah boleh handle maximum number connection masuk inside database dari segi time out dan sebagainya, benda-benda macam tu. Jadi kalau kita tak test dia, kalau kita tak buat performance test, kita tak tahu kita punya configuration tu dah boleh handle atau tidak. Kita hanya akan tahu bila kita live, and then public sendiri yang datang masuk 10,000 orang serang nak buat application kan. Pada masa tu barulah kita tahu server kita hang, server kita betul dia punya sampai nak panggil crash dan sebagainya. Jadi kita nak simulate benda tu sebelum isu tu dijumpai oleh user. Sebab kita sebenarnya kita dah boleh anggar dah bila kita open to the public ni, sistem kita nanti berapa ramai orang akan pakai. Kita dah dapat satu volume dah sebenarnya. Once kita open nanti, sistem kita ni akan diakses oleh 10,000 orang. Sudah ada 10,000 orang daripada cawangan, daripada negeri dan sebagainya. Contoh macam UP online, dah boleh bajet dah. Contoh UP online, maksudnya kita dah ada contoh number of student yang exam pada tahun ni, contoh dengan SPM. So kata 100,000. Jadi sistem kita ni bila kita open UP online tu, 100,000 orang ni akan masuk pada sistem. Jadi kita dah dapat dah satu volume. Jadi kita kena buat simulation dia lah sebelum 100,000 belajar yang betul-betul nak isi ni. Jadi kita simulatekan dia dulu 100,000 tu di dalam kita buat dulu sebelum. Kita buat simulate, kita test, kita fine tuning dan sebagainya. Jadi kita dah confident sistem kita ni once kita dah open to the public, 100,000 orang masuk belajar tak ada masalah. Kita akan dapat dalam tempoh 5 saat, 10 saat dan sebagainya. Dan satu, kalau kata kita tak boleh resolve dia 100% pun, kita dah boleh minimalkan dia punya isu. Kita dah boleh minimal dia sampai 80% ataupun 70% isu kan, daripada istilah kita tak buat langsung, kita buat and then kita dapat resolvekan sampai 80% punya isu. And then kita juga dapat find out the errors and expectation lah. Jadi error dalam application, error dari segi sebagainya. Macam Cik Biza cakap tadi kan, ada application ni bila kita test satu user tak sampai. Bila kita test dengan 10,000 sebagainya, dia akan keluar lah error-error yang dalam default punya tu. Dia keluar contoh kan, gateway error. Kita tak nak keluar message tu kepada public kan. Dia keluar engine X error, message. Jadi message tu kalau kita test dengan satu user, dua user, benda tu tak keluar kan, dia tak sampai kepada kemuncak punya error kan. Bila dah sampai satu volume, server tu memang dah sampai 90%, dah akan keluar lah resources, lepas tu access deny lah, benda-benda macam tu keluar kan. Jadi bila kita simulate, kita dapat resolve dulu isu tu sebelum. Okay, itu dia yang pertama lah, apa pengujian prestasi. Dan yang kedua, kita panggil terma dia sebagai stress test. Stress test adalah kita overload the system beyond its expected number of users. Yang ni sebab kita nak test kita punya resources ni, kita nak test sampai break the system kan. Kita nak test sebenarnya sistem kita yang ada ni berapa ramai user orang boleh masuk. Sebenarnya kita nak test sampai dia down. Kalau macam buat performance test tadi, kita test untuk contoh 1,000 user dalam tempoh 5 saat. So bila dia dah make 1,000 user 5 saat, so kita dah exit lah. Kita punya performance test dia dah lulus. Tapi bila untuk stress test ni, dia adalah optional lah, sama ada kita nak buat atau tidak. Bila kita buat, kita akan ada risiko lah, sebab dia akan melibatkan mungkin kita punya database akan down sampai sistem down. Boleh buat, tapi kena make sure kita ada buat backup lah kepada database, kepada apa semua, kita buat backup dan sebagainya dulu. And then kita identify the system behavior and performance, and kita identify the system breaking point. Di sini juga kita boleh determine the maximum number of concurrent users supported by the application. Contoh kan, kita memang ada satu sistem sampai 10,000 kita dah test, contoh 10,000 dalam tempoh 5 saat, okey. Tapi sistem kita ni, dia punya user akan grow kan. Contoh kan, once kita dah open pada contoh tarikh pada 1 hari bulan 8, example, kita dah tahu user akan masuk dan 10,000. Tapi dalam masa sebulan akan ada lagi 10,000 orang lagi akan register, example kan, akan mendaftar masuk. Mungkin user dah jadi 20,000. Jadi sebenarnya kita kena test lebih daripada 10,000 lah. Kita kena test 20,000 untuk concurrent user dan sebagainya. Itu dia, kita kena ready lah. Once kita dah test dia sampai breaking point, contoh kalau kata sistem tu dah menghadapi masalah, kita dah tahu masalah dia sukses, so kita request lah nak bertambah lagi user nak masuk, nak boleh handle lagi user sampai 30,000 user, so kita kena tambah RAM, tambah CPU, tambah server, kena configure dekat sini,
dia punya dan sebagainya. Itu dia, ada dua lah. Pertama performance test dan yang kedua adalah stress test. Okey, kepentingan punya prestasi. Ini okey, ni saya suka nak menggunakan contoh ni. Kalau kita tengok di production punya environment lah, contoh nak mengeluarkan suatu kereta kan, sebelum kereta tu boleh dijual, boleh pada market dan sebagainya, dia akan buat dia punya simulation kan. Dia akan test ketahanan dia akan test dia punya bila accident dan sebagainya apa jadi kepada sistem. Jadi dia buat improvement lah. Kalau dia akan buat improvement sampai satu tahap yang dia boleh terima, dah tak ada dah isu-isu macam ni, dia boleh tahan dan sebagainya, barulah dia sell to the market kan, barulah dia jual kepada orang ramai, barulah dia open to the market dan sebagainya. Education pun sama juga. Jadi kita kena ambil konsep yang sama lah. Sebelum kita open to the public, so kita kena buat dulu simulate dulu pengujian prestasi, dan kita fine tuning dia dan kita buat penambahbaikan sebelum kita open to the public. Jadi bila kita go public tu, jadi kita dah confident, dah tak ada rasa macam okay, 10,000 orang access sistem kita, tak ada masalah. Okay, next. So saya akan kongsikan beberapa inilah contoh-contoh projek atau sebagainya. Yang ini yang berlaku dulu, kalau tuan-tuan tengok application atau server crash. Ni ada satu masa pada saya tarikh dia ada tarikh kat situ, kalau tuan-tuan tengok November 2019 Jadi sistem KTM ni bila dia open ETS sistem dia terus open to the public, jadi ramai orang boleh mohon. Jadi sistem dia tak, sebab kenapa dia jadi macam tu, sebab dia tak test dulu, dia tak simulate dulu, dia terus open sistem kan, terus open untuk orang masuk. Sebelum ni orang datang nak beli kat kaunter kan, dan dia open boleh booking secara online, dia datang, orang ramai datang booking, dah sistem dah crash dan sebagainya, tapi dia dah resolve lah isu ni, dia tambah server, tambah dari segi network dan sebagainya. Jadi kita tak nak benda ni berlaku sebelum down baru nak troubleshoot. Itu dah jadi macam case forensik. Jadi kalau kita buat performance test ni, kita nak benda ni kita resolve dulu sebelum dijumpa oleh public dan sebagainya. Okay, next. Ni yang kedua, bila kita masa PKP dulu kan, jadi semua bisnes tak boleh buka, bisnes tak boleh operate kan. Jadi kerajaan buat satu ketapan, okey, kita dah tengok kes dah makin kurang. Okey, semua syarikat-syarikat yang nak buka bisnes ni datang, naklah berdaftar dengan MITI punya website. Dan datang ni, ada orang MITI ke dalam kat sini kan. Apa kita nak share dari segi ni okey. Semua datang kepada MITI website dan buat registration untuk open to the business kan. Jadi sebenarnya sistem tu tak ready nak menerima orang ni kan. Jadi bila dia open tu 100,000 application terus masuk kan pada satu masa, 100,000. Dia orang dah lama tak boleh buat bisnes kan. Dah tak boleh berniaga, tiba-tiba kerajaan ni cakap okey boleh buat bisnes, tapi you kena datang ke single, macam kita panggil single point of failure lah kan, single point kan, dia datang ke website MITI buat registration kat situ. Jadi ramai lah orang, 100,000 orang datang submit application dan sebagainya. Jadi sistem tu sebenarnya dia tak sedia untuk menerima 100,000 tu, tapi disebabkan kegagalan kerajaan dia buka kan. Tapi ini pun isu ni pun dah resolve lah. Ni saya share, nak share saja, share pengalaman lah dengan tuan-tuan dan sebagainya. Okay, dan yang ketiga ni saya suka nak share. Saya share kepada yang ni pendaftaran AstraZeneca ni kan. Yang ni sebenarnya untuk sistem ni telah dibuat performance test. Kita dah test dia sampai 150,000 concurrent user. Tuan-tuan bayangkan, concurrent user sebenarnya adalah menyamai dengan 90%. Dia contoh, kita akan expect contoh cerita AstraZeneca ni akan diakses oleh contoh 1,500,000, 1.5 juta. Jadi pada masa ni dia telah buat ekspektasi 1,500,000, 1.5 juta orang akan akses. Sebab dia berdasarkan kepada data daripada MySejahtera tu 1.5 million people register. Jadi dia expect bila open ni 1.5 juta orang akan datang buat booking AstraZeneca kan. Jadi kita telah buat 150,000 concurrent user. Jadi kita ambil percentage dia 10%. Kita lah tidaklah nak test sampai 1,000. Kita tak perlu pun test sampai 1,000, 1 million, 1.5 million user. Berdasarkan kepada kita punya finding bila perbincangan dengan syarikat, ada syarikat share dia yang dah buat performance test sebelum ni kan, dia orang share. Sebenarnya keperluannya adalah kita akan test dia sampai ke 10% punya number of user. Contohnya dia ambil 1,150,000 concurrent user.
Tapi sebenarnya dari segi setting semua, dari segi server dah upgrade dah boleh handle 150,000. Isu dia adalah dibuka tu sebenarnya bukan 1 million datang user, sebenarnya adalah 3 kali ganda daripada daripada itu kan. Maksudnya orang yang tak daftar daripada MySejahtera pun datang juga buat submission. Dia mau dekat 3 juta. That's why dia tak boleh ada. Tapi kelebihan dia, sistem ni dia tidak down. Kalau tuan-tuan try, mungkin ada di antara tuan-tuan yang cuba booking juga kan. Jadi sistem tu tak down sistem dia. Walaupun you tak boleh submit kan, you klik dekat button hijau tu kan banyak kali, pilih PBB dan semua. Saya rasa ni mungkin tuan-tuan ada terasa benda ni. Saya pun terlibat juga untuk untuk buat booking ni kan, saya try booking. Jadi dia klik PBB sebagainya kan. Kat situ je dia masalah. Tapi dari segi portal tu sendiri, portal tu tak down sebab portal tu memang dah dari segi infra dia menggunakan cloud dekat AWS kan. Dia dah kembangkan dari segi infra lah untuk handle juta punya masuk kan. Itu dia antara tanya sikit Cik Syadi. Ya boleh kan. Tadi kata macam untuk nak tujuan test tu tadi. Ya. Performance. Tadi kata macam contoh yang baru tunjuk tadi ni. Sebab kata dalam MySejahtera tu mungkin 1.5 juta, tapi katanya mungkin kita tak perlulah sampai nak ambil 1.5 kan, katanya ambil 10% dah memadai, betul lah? Ya betul. Tapi apa yang berlaku sebenarnya macam berapa kali ganda lah, kata tempat 3 tadi kan. Nampaknya jagaan tu macam tak tepat. Jadi macam saya sebenarnya nak minta sure ataupun cadangan, macam mana nak buat estimation yang paling menepati sebenarnya. Dia ada banyak benda, sebenarnya ada banyak benda nak kena consider lah. Kenapa dia orang come out dengan 1.5 million? Yang pertama, dia punya data tu dia kata total register dengan apa yang dah ada dalam MySejahtera 1.5 juta kan, that's why dia tak punya finger tu. Dan satu lagi dia kena tengok kita buat performance test ni, kita akan memerlukan tools, memerlukan server. Dia contoh kan, satu server ataupun satu PC yang kita allocate untuk hantar load tu, dia cuma boleh load dalam 5,000, maksimum 5,000 concurrent user saja. You bayangkan kalau kata contoh kita test tadi untuk 150,000 concurrent user kan, maksudnya dia memerlukan 30 server ataupun 30 load, panggil load generator server untuk generate load tu. Nak simulatekan, dapatkan seolah-olah 150,000 cuma memerlukan 30. Jadi dia ada kekangan dari segi kos lah pada masa, sebab dia nak kena menyewa dengan ni. Dia satu lagi dari segi kos, dan satu lagi dia tak nak over expected value lah, sebab dia kena menyewa dengan AWS tu. Dia ikut sewa, dia kan ikut jam, dia setiap minit masa lah, biasalah biar kita tahu cloud kat luar kan, dia adalah dia punya sewa masa sebagainya. Jadi yang tu faham lah. Projection boleh juga tuan. Ya. Based on projection means something like kita test load tu based pada 50, 100, 200, 300 kan. Ya betul. So based pada data tu kita buat projection. Betul. Betul. Boleh projection pun boleh juga data. Maksudnya data yang kita project, maksudnya kita anggarkan berapa orang akan gunakan. Macam-macam konsep simulation tadi. Sebab AstraZeneca ni dia special. Walaupun orang berkenaan dengan vaksin kan, kadang-kadang kita tengok scenario application tu sendiri kan. Bila application tu open, orang yang register dia akan datang. Sebab benda tu dah perlu kan, dah melibatkan nyawa kan. AI tak dapat vaksin lain. Kalau boleh AI nak terfaham dan sebagainya. Dan dekat sini juga satu juga untuk yang saya suka nak berkongsi juga untuk AstraZeneca ni, maksudnya untuk yang ni ada segi promotion dia satu lagi, jangan kita istihar pada pukul berapa pada hari berapa sistem open. Ini contoh kita nak, kalau kita nak elakkan lah, kita boleh kata mungkin dalam masa seminggu kan. Jangan you kata sistem dia akan buka tepat pukul 10 pagi satu hari bulan. You akan jaga, sebab itu dah jadi macam time bomb kan. punya tu kan. Tapi itu di antara mungkin strategi yang mungkin buka by zone, orang pendaftaran daripada negeri-negeri ni sekian saja boleh buat begini. Ini di antara bila kita nak guna sistem kan, kita tutup TV dulu sekejap. Sorry anak. Maksudnya kita buat salah satu strategi dia, janganlah kita terus open semua. Kita buka secara nasional, mungkin dari segi daerah, mungkin kita katakan negeri ni saja, permohonan daripada negeri Johor saja, permohonan daripada negeri ni kita nak kecilkan skop lah. Kita tak naklah sistem tu terus orang datang ramai masuk lah di antara
Yang strategi tu saya nampak okey, tapi masalahnya orang IT biasalah, kita ni IT kat belakang, kita dapat arahan je. Dapat arahan last minute kan, jadi dia itu yang masalah. Arahan satu dengan bajet yang limited. Tu saya kata tadi, dia boleh nak test lebih daripada 150,000 tapi dia kena ada bajet lah. Maksudnya nak sewa lagi another, contohnya nak test sampai 300,000 punya concurrent user, so you kena sewa lagi another 30 server sampai 60 server kan. Itu dia antara kos-kos lah. Tapi dia kena tengok sebenarnya di antaranya pun kita dah buat lah. Dia kena satu lagi, memang kita tak buka besar tapi kita kena ada queue kan. Bila orang masuk kan dia tak dapat, okey dia queue lah sekejap kan. Dia queue, konsep queue pun kita boleh amalkan juga dalam mana-mana application kan. Dia tak dapat tapi dia queue kan. Jadi orang dah selesai dia tak masuk dah lah. So orang bagi orang lain pula queue. Ni dia antara benda-benda yang kena handle lah. Ada banyak benda lah. Kita buka loop yang besar satu, dan satu lagi kita buka loop yang sederhana, yang okey, yang cukup-cukup dengan bajet kita dengan apa sebagainya, tapi kita queue kan. Orang yang selepas tu dia queue, dia tak nak nampak dia tak boleh masuk. Okey, encik sila masuk dalam masa berapa minit sila cuba, kemudian cuba lagi kan orang sebab sistem telah menerima dia handling message kan. Sistem tengah menerima load yang banyak kan, cik cuba dalam masa ni, cuba balik. Itu di antara kita nak melembutkan orang lah, jangan tiba-tiba drastik masuk. Dia buka terus nak masuk. Dia ada masa ni. Dia share lah. Okey. Okey. Walaupun susah nak lembut, okey. Memang susah nak lembut kan, tapi ada lah dia punya tu juga. Okey. Maksudnya dia macam ni. Itu kita buat tau. Kalau kata kita tahu performance test, you bayangkan macam mana? Kalau kita tak test dia dengan 150,000 concurrent, apa jadi pada sistem ni? That's what maksud kita dah buat. Okay. Kita dah satu layer tu kita dah selesai masalah kan. Maksudnya kalau dia 1.5 million datang, okey sistem boleh handle. Kalau lebih daripada tu kalau kita tak test lagi kita akan dapat punya issue. Ini kita share dulu kan. Hari ni untuk yang ni saya nak share, nak buka minda tuan-tuan dulu dia punya kepentingan apa hubungan performance test dan sebagainya. Okey, ini juga dekat MITI yang kemudian kan yang dipanggil CIMS 3.0 ni kan. Ini dibuka kali yang kedua. Itu yang pertama semula nak buka masa kita PKP 1.0 kan. Sekarang dah PKP dia buka satu lagi sistem. Sistem ni pun masih mengalami gangguan lah. Maksudnya ramai lagi orang masuk datang dan sebagainya. Tapi sistem dia keep sentiasa bila dah aware macam ni kan, dari segi developer pembangunan sistem pun dia dah tengoklah dari application. I nak bangunkan application yang akan diakses oleh 100,000 punya user. Jadi bila kita buat application pun kita tak boleh nak guna coding yang biasa lah, tak boleh nak guna coding select biasa dan sebagainya kan. Kita dah kena dia kena pergi pakai API, pakai benda-benda sebagainya lah. Itu dah boleh handle dari segi load dan sebagainya. Itu di antara dia punya. Okay, alright. Yang ni UPU online ni dia yang terbaru-baru ni. Okey, berdasarkan kepada ni bila kita orang tanya balik dengan APU lah, sebab UPU online ni bila kita punya student result SPM itu tadi, jadi sebenarnya dia ada dua peringkat. Peringkat yang pertama pelajar panjang ni dah mohon buat tu. Jadi bila result SPM baru ni dia jadi macam semua boleh katakan mostly pelajar mendapat result yang bagus. Jadi dia orang datang balik buat register, buat update balik ke masa kini. Sebelum ni dia tak mohon, sebelum dia kata dia tak layak kan, dia mungkin dia guna result percubaan, tak berapa cantik kan. Bila resultnya sebenarnya, dia datang balik ke portal UPU dan buat permohonan. Itu yang boleh kata menjadi macam double lah. Ini antara faktor-faktor yang menyumbang kepada untuk UPU online ni pun kita telah buat performance test lah untuk 10,000 punya concurrent user. 10,000 telah menyamai dalam 100,000 punya user kan. Jadi sebenarnya dia lebih ramai lagi orang masuk kan. Jadi tapi bila kita dah buat sebenarnya dia dah tambah lah. Server sebelum ni dengan UP online ni sebelum dia ada 2 saja front end dekat depan dengan dia punya application dia 2. Bila dia orang dah buat performance test tambah lagi 2. So ada 4 application server, ada database dan ada web kat depan. So dia dah ready untuk handle benda tu lah. Jadi walaupun dia down tapi dia masih dia bukan down, dia cuma ramai tapi dia boleh ni lah, orang mesti pelajar mesti boleh buat permohonan dan sebagainya lah. Cuma masih kita segi lah. Okay, right. Okey, ini macam ni satu lagi MySejahtera dulu kan. Ini sebabkan ini kalau kita tengok kan sebab RM50, RM50 kan. Ingat tak masa dulu siapa yang tak register dalam MySejahtera app tu, bagi semua orang datang. Dulu tu kerajaan tengok tak ramai orang datang MySejahtera kan. Siapa datang dia akan dapat
RM50 yang datang orang jadi flooded. Tapi MySejahtera ni ada bagus dia lah, sebab dari segi aplikasi dia memang dia design sebenarnya untuk dia, kalau ni dia terus buka dia punya server kan tak cukup 3 server proses dia tambah. Ini pun pakai dekat cloud lah. Ni dia antara kelebihan bila kita hosting kita punya application dekat cloud kan, kita boleh dalam masa yang sama kita terus boleh buka macam tu, jadi buka kalau tak cukup resources apa, tak cukup CPU dia increase dan sebagainya. Antara dari segi application sendiri pun dia dah design dia memang untuk heavy punya load kan. Dia kalau dia down masalah tu pun flooded tu pun sekejap saja, dalam masa 15 minit, dalam masa 1 jam 2 jam dia dah resolve isu lah. Tapi orang mesti dapat lah, ada masa orang nak isu pada masa yang dia problem tu kan, orang sibuk lah nak ambil gambar, dah flooded, dah error, dah keluar apa sebagainya kan. Tapi the resolution selepas tu sebenarnya itu yang bagi penting. Ni macam isu lama sikit lah, mask dulu and then application. Ni macam SPA 9. SPA 9 dia dah improve lah. Dulu kita ingat kan bila exam secara serentak kan, exam secara serentak dia tu 5,000 pelajar akan 5,000 orang akan duduk exam secara serentak kan. Jadi dia dulu dia letak pada 1 server 2 server sahaja kan untuk handle ni. Tapi bila dah belajar daripada masalah, sebenarnya satu server tu hanya boleh handle dalam 2,000 ke 3,000 orang pelajar. Contoh kita nak exam serentak untuk 10,000 pelajar, so kita kena sedia berapa server. Dia dah ada dah dia punya anggaran lah. Dia dah keluar dalam belajar daripada learning tu kan. Contoh kita nak open 100,000 akan exam serentak, jadi satu server boleh handle untuk contohlah 5,000 pengkanan user serentak. Dia kena kali lah ada berapa server, so dia kena sewa lah. Jadi untuk yang ni pun SPA dah kita menyewa dekat cloud luar lah. Bila dia nak ada exam online, kalau dia kata nak 100,000 orang, so kita kena sewa berapa banyak ni server untuk membolehkan 100,000 orang ni duduk menjawab secara serentak kan. Macam yang ni dia tak boleh nak elak lah, sebab memang kita kena sediakan infra ni kan. Maksudnya memang 10,000 kena exam serentak, sebab dia masing-masing akan dapat soalan yang sama, akan dapat dia punya sama. Kalau kita exam dalam masa yang berbeza, so akan dapat dia punya result yang berbeza kan. Jadi dia punya macam ni. Okay. Ini EP ni kalau tuan-tuan kita di kerja kerajaan akan dapatilah masalah dulu kan. Dia go live 1 Januari 2018 kan. Pada hari go live banyaklah isu dari segi performance, isu dari segi apa sebagainya. Tapi EP ni dia by hook by crook dia kena go live 1 Januari 2008. Mungkin antara kawan-kawan kita yang dalam ni ada pengalaman ni kan. Masa dia bila kita dia memang tak sempat buat performance test untuk dia. Tak sempat dari segi tuning dan sebagainya, dia kena go live. Dah siap sistem go live. Tapi selepas daripada tu, bila sistem ni dah go live, bila kita nak dia tak akan buat performance test lah, dia akan jadi macam case forensik. Bila forensik datang, sebenarnya apa masalah dia akan zoom lah, tengok forensik. Kat sini kita menggunakan bantuan tools macam Dynatrace lah. Kalau tuan-tuan pernah dengar Dynatrace Dynatrace ni dia antara application performance tools lah yang kita install. Dia macam agent lah. Bila tengok dia zooming sampai code level, dia antara tools yang dah pakai AI lah, dia boleh intelligent lah, dia boleh sampai code level, tengok isu kat mana, resources ke dan sebagainya. Okay, alright. Ini pun isu lama juga lah. Dulu kan kita tengok cikgu sekolah kan, semua cikgu sila guna sistem kan. Pada masa tu kita tak, tapi macam isu lama lah, sebenarnya dah resolve dah isu ni. Tapi dulu lah hadapi, sebab wife saya pun cikgu kan, jadi menghadapi masalah nak mengisi markah murid, nak mengisi maklumat prestasi murid kan, dah buat satu sistem. Semua cikgu guna. Jadi sebenarnya untuk bila kita nak open application ni, kita kena ada zoning. Kita kena buka secara sedikit-sedikit kan. Kita buka dulu mungkin dekat wilayah dulu, and then buka kat Putrajaya dulu, baru buka negeri-negeri, barulah kita kembangkan. Kalau kita nak kembangkan seluruh kepada satu Malaysia, kita nak kena ready lah. Maksudnya kita kena ada berapa banyak server, kita kena ada buka berapa besar network, buka sebagainya. Itu di antara benda-benda yang kita kena consider. Okay, saya pergi kepada seterusnya, kebaikan melaksanakan pengujian prestasi. Yang di antara kebaikannya lah, benefit lah bila kita buat performance test. Yang pertama, smooth and low risk production rollout. Bila kita open sistem production go live, kita dah buat performance test, so dia akan risiko adalah rendah lah. Macam tadi tu kan, kita dah mungkin kita dah resolve mungkin 80% daripada masalah kan. Kita dah increase dia punya network, increasekan dia punya resources, server dan sebagainya untuk handle sebagainya. Jadi bila dia ada segi application sebagainya, dia dah tak ada risau. Mungkin boleh katakan management management tak payah risau, sistem kita boleh open. Kita dah buat performance test dengan sistem ni, dia boleh
boleh beroperasi dalam tempoh 5 saat. Jadi manajemen confident lah bila go live. Kalau tidak, yang akan menjawab kalau isu-isu macam ni adalah menteri lah, menteri KSU dan sebagainya akan jawab lah. Kita kalau boleh kita tak nak lah manajemen kita malu kan, maksudnya menteri nak kena menjawab apa isu dan sebagainya. Menteri yang malu, tapi yang jadi kita punya finger point nanti adalah orang IT lah. Kita semua lah orang IT kan, apa you all buat, apa you all test, apa semua, you tak test ke performance test dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sebagai salah satu daripada dah tahu pasal UM ni, kita nak open system, okey, jumpa dengan kita punya manajemen, kita kena buat performance test dulu sebelum kita go live sistem ni dengan current nombor. Kita bagi tahu dekat dia, kita expected sistem kita akan diakses oleh berapa orang, jadi kita kena buat simulate dia, kita kena test performance dia dengan berapa banyak user, berapa saat dan sebagainya. Kita sebagai orang yang highlight kepada manajemen kan. Walau manajemen, kalau contoh dari segi developer, dia dah siap bangunkan sistem, dia tak sabar-sabar nak suruh go live, nak suruh kita go live. Dia sebabnya dari segi dia nampak dari segi payment kan, bila kita dah live, dah pergi ke PAT, dah pergi kepada PAT, fasa PAT, kita dapat bayaran lah payment dan sebagainya. Tapi kita yang akan berhadapan dengan public nanti kan, kita yang akan berhadapan dengan orang yang komplain, orang-orang yang buat aduan berkenaan dengan slow dan sebagainya. Dan kedua, identify bottleneck and area of improvement. Itu saya highlight juga lah, bila kita kena pasti bottleneck sekarang ni. Kalau dulu kita tengok mostly orang menyalahkan network lah kan, kalau slow, kalau apa sebagainya, kata ini masalah network lah ni kan, slow apa sebagainya kan, ini sikit-sikit network yang salah kan. Sebenarnya bila kita tengok daripada keadaan yang sebenar, untuk makluman juga, kerajaan kita dah ada satu projek lah, nama dia VAS lah, VAAS, Visibility as a Service. Ni macam kalau ikut kontrak dia dalam tempoh 3 tahun dah nak habis lah, dalam bulan 9 ke saya rasa. Ada satu VAS menggunakan Dynatrace lah. Jadi bila kita sistem-sistem masalah ni kan, contoh mampu datang kita install dengan agent Dynatrace ni, kita find out sebenarnya bukan isu network. It's not issue network. Itu saya kata tadi, bila kita install dengan agent, mostly katakan 80% adalah isu kepada coding, isu kepada database, isu kepada infra kan. You punya infra ada satu server, you nak load dengan 10,000 orang user access dan sebagainya, benda-benda macam tu. Jadi sebenarnya dari segi network tak ada isu pun dari segi network kan. Network ni boleh buka je berapa you nak berapa meg, 10 meg, 10, 15 meg, 100 meg sebagainya kan. Tapi walaupun you buka besar, tapi CPU yang boleh proses tu hanya satu server dan sebagainya. Itu di antara isu. Okay, yang ketiga, perform basic analytic and fault domain isolation. Ini dari sini bila kita boleh buat analisis lah kan. Bila masa kita buat performance test tu, kita boleh analisis. Masa sebab sistem kita belum live kan, kita boleh buat analisis, boleh buat simulation, boleh buat sebagainya. Dan yang perkara yang penting sekali, kita boleh conduct postmortem and root cause analysis kan. Jadi kita tak nak menyalahkan sesiapa. Kadang orang kata tu salahkan tim network lah, ini masalah database lah, ini masalah tim ni lah, masalah ni lah. So bila kita buat performance test, bila kita zoom tengok sebenarnya isu dia dekat mana? Isu dia dekat coding ke? Isu dia dekat, kalau kata isu dia dekat coding, kita panjangkanlah kepada programmer. Okay, you tengok you punya sistem ni ada coding yang libatkan prestasi dan sebagainya, untuk dia troubleshoot kan. Kita share lah kepada tu, untuk dia fine tuning dekat application. Nanti kita share, kita tengok dekat resources tak cukup CPU, kita panjangkan. Okay, you kena increase CPU, tambah daripada 2 CPU untuk handle 10,000 punya application. Paling kurang kena ada dalam 16 CPU ataupun 24 CPU nak handle. Ni saya share lah contoh lah, nak handle application yang load yang banyak lah. Jadi kita share, dia minta kepada PDSA atau minta kepada pusat data untuk increase. Bila dia increase resources, jadi bila kita run performance test, pertama kita run sebelum dia increase resources, kita dapat satu result. Okay, dia pula increase resources, dia dah buat application tuning sebagainya, kita run balik simulation atau kita run balik performance test, kita dapat result dia dah mungkin akan berbeza lah daripada result yang pertama kan. Contoh result yang pertama tak lulus, result yang kedua adalah lulus, sebab kita test dia kan. Ini kebaikan. Okey, kaedah melaksanakan pengujian prestasi. So ada banyak kaedah. Okey, yang pertama, masa kan. Kita kata masa yang sesuai melakukan pengujian prestasi. Bila nak buat kan? Bilakah masa yang sesuai? Masa mana yang sesuai kan? Dah siap lah, dia punya sistem dah siap dah nak open go live kan. Tapi sekarang ni apa masa yang sesuai? Jadi kita sebagai dari segi
IT ni kita kena advise lah management lah. Contoh segini kami share lah. Ni adalah masa yang terbaik lah untuk kita buat performance test. Yang pertama, before system go live lah, or open to the production. Jangan dah go live baru nak buat performance test. Balik kan, dah go live, lepas tu sistem ada isu baru nak buat performance test. Bila sistem dah go live, dia tak jadi performance test, dia jadi forensik. Dia dah jadi macam satu masalah forensik. Jadi kita tak nak forensik, kita nak buat performance test dulu. Baru live sistem, kita tak nak forensik. Forensik ni, bila forensik sebenarnya malu dululah. Kita open malu kan, semua malu, manajemen malu, menteri malu, apa semua malu, barulah datang pada masa-masa ni baru datang minta tolong kat mampu, contoh lah kan. Sebab mampu dia ada tu kan, masa dana train. Okey, kami dah tengok, tapi biasa kami tak tahulah, kami nak betulkan dekat mana. People, orang ramai dah komplain dah keluar TV, dah keluar surat khabar, dah keluar apa semua kan, isu kan, ni semua ni. Itulah dengan kelebihan bila kita ada di mampu dah projek VAS ni. Kadang-kadang trace dia install aja. Dan dia boleh zoom in balik tengok apa isu dia dan boleh sebagainya. Kalau boleh kita tak nak benda tu berlaku, kita nak benda tu sebelum. Dan di bawah VAS juga kami tim ITCO ini dibenarkanlah untuk menggunakan Dynatrace Agent. Bila kita orang pergi buat performance test dekat mana-mana agensi yang request perkhidmatan dengan kita, kita akan minta sekali install dengan Dynatrace Agent. Bila kita run JMeter atau buat performance test, dalam masa yang sama kita dapat juga dia punya analisis daripada Dynatrace. Dia akan menulis lah, mungkin dari segi application, dari segi resources, dari segi apa sebagainya. Jadi kita, bila maklumat bila kita share dia lagi membantulah. Kalau bila kita buat testing dekat JMeter ni tanpa ada analisis ni, kita cuma boleh dapat lulus atau gagal je. Yang kita datang, kita test dia untuk 100, contoh 1000 user datang test, you dapat. Adalah beberapa benda yang kita pantau dari segi app value, daripada response time, dia nampak 25 saat, dia lebih daripada 5 saat. Kita cuma boleh lapor macam tu je. You punya application lebih daripada 5 saat. Okay, you buatlah apa tuning nak kena buat. Jadi kita macam tak ada solution. Bila kita pakai Dynatrace, kita dapat, bukan nak promote Dynatrace, tapi at least kita kena ada macam satu application performance tools dekat belakang. Mungkin agensi ada pakai benda-benda lain pun tak ada masalah. Jadi pada masa kita buat performance test tu, ada benda yang dari segi boleh buat analisis, tolong buat analisis untuk kita. After completion of UAT kan, selepas UAT selesai, dah tak ada error, dah tak ada user pun dah tak komplain, dah close semua tiket, barulah kita buat UAT. Tak selesai lagi, dah sibuk nak buat performance test, nak buat apa semua. Jadi itu adalah macam entry kriteria kita lah. Make sure you punya sistem lulus UAT dulu, barulah kita datang nak bercerita pasal performance test dan sebagainya lah. Okay, yang ketiga, during PAT macam ni. Jadi tempoh masa yang seluar adalah semasa provisional acceptance test, yang macam tadi kan, yang Cik Samsuri tanya soalan tadi kan. Jadi masa yang seluar adalah tempoh PAT lah. Kita masih dalam control environment, masih dalam maksudnya vendor pun masih berada dengan kita lagi kan. Vendor masih ada dekat kita ni, whatever isu nanti dia terus boleh buat fixing dan sebagainya. Jangan kita terlalu lambat buat performance test. Sebelum terlalu lambat, vendor tu mungkin dah nak habis, dia dah fikir pasal nak babai lah, dah fikir pasal nak maintenance, nak apa sebagainya kan. Jadi kalau masih dia duduk dekat dengan kita lagi, dia dekat PAT, ini adalah masa yang sesuai kita allocate masa untuk buat performance test. Dan yang keempat, after penetration and security part test, ini adalah kita advance lah. Jadi ada juga di antara ni nak buat, maksudnya kita advance buat selepas you all buat penetration test dulu, buat ujian penembusan dulu, tutup semua security level, tutup dia punya lubang-lubang yang orang boleh hack pada sistem dan sebagainya, tutup semua dulu, baru buat performance test kan. Kenapa kita buat macam tu? Contoh kalau kita buat performance test sebelum penetration test, sudah kata tak apa, kita orang nak buat performance test tu baru buat security. Bila buat security test ni, mungkin akan jumpa kita mungkin nak kena tweak dekat application dan sebagainya, nak kena tukar, nak kena pindah coding, nak kena betulkan sebagainya. Kita bimbang, performance test dah lulus sampai 1000 user dalam tempoh 5 saat kan. Tapi disebabkan bila kita buat penetration test, bila kita buat security test, kita dah pindah kita punya application, kita dah pindah configuration dan sebagainya. Sebab dibimbangi, pindahan itu akan menyebabkan isu kepada performance. Ini di antara. Jadi kita nak elak benda tu, buat dulu penetration test, selesai dulu semua, baru kita buat performance test. Performance test ni dia macam ada satu macam gatekeeper lah. Performance test adalah
Go live or no go live kan. Live or go or no go kan. Kalau lulus performance test baru kita go. Kalau tak lulus performance test, kita kena buat increase dulu infra, increase application, selesaikan masalah dulu. Okey, baru kita go live. Contoh kalau kita tak dapat macam 100% pun, kita dapatlah resolvekan dia dalam 80% kan, 80% confident. Contoh, maksudnya kita go live dengan 80% confident. Satu lagi, go live dengan tak ada confident langsung. Nak go live kan, tak buat performance test langsung kan. Live dengan 80%. Go live dengan 80% tu adalah lebih meyakinkan lah daripada kita tak buat test langsung kan. Okay, right. Ada nak tanya setakat ni? Ada apa soalan nak tanya? Okey boleh semua setakat ni boleh Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh on mic dan tanya soalan lah. Okey, right. Okey, bila kita buat performance test, kita akan ada macam requirement lah apa yang kita perlu untuk performance test. Yang pertama, kita akan perlukan hardware and tools. Yang pertama tadi lah, untuk for performance test simulation yang saya kata tadi kan, contoh kan, kita perlukan 30 server untuk buat simulation tadi, load kan. Kita nak hantar load. Jadi kita perlukan hardware, kita pakai tool kat sini, tools. Kita ada banyak tool lah, nanti saya akan tunjuk. Kat slide saya ni ada banyak tools yang kita boleh pakai. Di antara salah satunya JMeter lah. Tapi untuk kita punya bootcamp ni, kita akan ajar bagaimana menggunakan JMeter lah di antara ikut kita punya ni lah. And then yang kedua, mungkin di antara keperluan kita perlukan development environment. Itu adalah optional lah. Kalau contoh, kalau ada development environment, kita boleh buat script dekat development environment. Tapi dengan syarat development environment dengan production environment adalah script yang sama, tidak berubah dan sebagainya kan. Kalau kata dia tak ada development environment, kita boleh buat script berdasarkan kepada production punya environment. Kita test script production environment tapi belum buka kepada public. Dia adalah production environment, semua sistem dah ada dekat situ, tapi dengan syarat jangan buka kepada public dulu kan. Dah lulus performance test baru open to the public. Dia boleh duduk di production environment, boleh ada dapat IP, dia dah dapat IP, semua ada IP semua, tapi cuma domain lah, you belum open to the public lagi. Domain dia, nama sistem sebagainya. Jadi domain tu you hold, jangan open to the public kan. Bila dah lulus, baru kita open to the public kan sebagainya. Okay, kita akan mulakan juga test account, concurrent access kan. Jadi kita, untuk kita nak test sampai 150,000 tadi, so kita perlukan 150,000 punya test account lah kan, masuk kan. So bila kita ada production environment yang kita belum test lagi, kita dah boleh pump masuk berapa banyak user yang kita nak kan. Bila kita buat performance test, dia akan ada data masuk lah, data update data apa sebagainya kan. Jadi itu yang saya kata tadi, kita nak kena elak buat performance test di production environment. Kalau kita buat di production environment yang dah open pada sistem, jadi data akan bercampur. Data kita buat performance test masuk, data production yang orang yang sebetulnya masuk kan. Jadi dia dah jadi bercampur data dah tepat. That's why kita nak, bila dekat production environment, data masuk je data, test dia berapa banyak kan, 1,000, 100,000, 200,000 dan sebagainya. Bila dah habis testing, kita flush data, delete semua data, ada okey, baru open to the public. Dan satu lagi dari segi data ni, untuk yang bila nak buat performance test ni, kita nasihatkan supaya you load dulu data existing. So you ada sistem sedia ada, suatu sistem sedia ada dalam 100,000 punya user kan, dah buat sistem baru kan, buat migration dahulu kan, masuk 100,000 data tu masuk ke dalam server yang kita nak buat performance test kan, masuk. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kita nak dapat the real situation. Maksudnya kalau kita tak masukkan dulu pump 100,000 punya data, kita cuma buat data untuk testing saja, kita tak dapat bila kita query daripada 100,000 punya record tu kan. Bila kita buat performance test, kita query daripada 100,000 punya record ni, kita akan dapat lah dia slow dekat mana query dan sebagainya bila kita buat performance test kan. Itu di antara different. Kita nasihatkan dah ada okey, migrate daripada data daripada sistem lama masuk kepada sistem baru, buat migration dulu. Okey, semua okey, buat performance test, run dengan test account, dengan tambahan data yang dah ada dalam sistem tu, buat performance semua. Okey, selepas dah habis performance test, delete semua data, buat migration sekali lagi. Final migration lah, kan, final masuk balik data yang sini, barulah you open to the system untuk go live. Jadi kita tak nak bila test dengan sistem yang tak ada data, sistem yang kosong data, kita tak nampak impact dia. Kita tak nampak dia punya response time bila update ke server dengan satu user punya record, dengan bila dia update ke dalam 100,000 punya record ataupun berjuta punya record. Kalau you ada data 5 juta pun, pump masuk 5 juta dulu. Pump masuk 5 juta punya data dalam server database kan. Biar ada semua buat performance test sebagainya.
barulah kita dapat result yang betul, barulah kita dapat dia punya analisis yang betul lah maksudnya. Tapi tu Cik Asyadi, Ya. itu kalau sistem yang mungkin kita nak upgrade sistem, mungkin dah sistem yang lama dah ada. Tapi kalau memang yang baru, totally barunya, memang belum ada data lagi saya rasa. Kita patut create dummy je lah kan. Ya, dummy. Kita create dummy. Maksudnya dia ada dummy dah. So dia ada dua senario lah. Satu senario daripada I dah ada sistem sedia ada. So I boleh masuk ke data sedia ada, dan saya juga mungkin boleh gunakan data sedia ada saya itu sebagai user. Saya tak perlulah nak create balik 100,000 punya user kan, user ID, password saya tak perlulah create balik sebab I dah ada dah existing user 100%. Saya boleh play around sebab ni data belum go live to the public kan, saya boleh guna. Kalau kata contoh sistem baru, so kita kena create lah 100,000 record 1,000 user kan, kita create lah dalam bentuk Excel, kita import masuk dan sebagainya, dari segi buat macam tu lah. Dan JMeter ada kelebihan juga. JMeter boleh kita gunakan dia untuk create data. Dia panggil macam kita nak prepare data preparation, berapa banyak you nak create data kan. Sebab bila buat performance test, contoh example tadi yang saya katakan, kita test yang 150,000 concurrent user tu kan. Sebenarnya bukan 150,000 concurrent user yang kita create. Sebenarnya kita kena create dia 5 ke 6 kali ganda data. Maksudnya contoh kan, cara 5 kali ganda maksudnya 150,000 kena kali dengan 5 lah. Itu kena prepare data. That's why bila kita buat quotation dekat luar, maksudnya kenapa kita tanya kenapa buat performance test ni mahal kan. Mostly saya rasa paling murah pun 60,000 at least kan, 60,000 buat sekali performance test kan dengan luar. Sebenarnya itu di antara yang kita nampak. So dia kena buat data, dan dia kena ada environment, dia kena ada kediakan server, ada dia gunakan mungkin kalau dia guna tools yang membayar, mungkin dia kena subscribe license dan sebagainya. Itu di antara cost dia lah. Dan bila dia duduk kan, dia kena buat data, kena bila dah data delete balik, buat balik data, dia ada banyak renyah sebagainya. Itu di antara cost. Kalau kata performance test membazir tak payah buat lah sampai 60,000 nak membuang duit dan sebagainya kan. Ini cerita bila kita outsource lah kan. Jadi sebenarnya itulah effort yang dibuat, dan ini juga di antara effort yang kami buat kami di MyTSBOA kan, bila kita nak buat. So kita buat secara ni lah, kita kena jelit data. Tu kita tanya dulu mula-mula bila jumpa dengan agensi, kata you all ada tak data-data lama yang kami boleh pakai. Okey, you kata you ada 100,000. okey, 100,000 tu you buat dalam bentuk CSV bagi pada kami, biar kami boleh login kepada sistem. Sebab kalau existing sistem, sebab dia nak perlukan data yang betul, IC yang betul kan. Bila IC masuk, dia dah checking dah semua IC kan. Kalau kita buat data memakai IC 1111, 222 dan sebagainya dalam bentuk Excel kan. Jadi kita boleh nak data yang sebenar, sebab mana-mana sistem kan dia dah checking IC kena ada 12, and then dah kena ada nombor dan sebagainya. Jadi kita tak nak buat kerja renyah macam tu kan. Download je data existing, kita guna. Okay, alright, itu punya sikit lah. And then dummy data, and then dan yang kelima sekali ini adalah penting. Kalau sistem tu, kalau full complete sistem kita faham lah kan. Tapi kalau katakan dia buyer 1 tahun ni 2 modul, tahun depan 2 modul kan. So dia punya test tu nak ulang balik semula untuk next year ke macam mana, ke sekali tu cukup? Kena tengok impact juga kan. Kita kata mungkin modul yang kita nak live tu adakah impact dia besar ke kecil, tengok dulu kan. Contoh memanglah kita ada break modul, mungkin modul 2 kecil ada simple modul kan. Mungkin first time kita buat dulu satu round kan. Kita buat satu sistem, kita buat satu round. Okay, you kata ada banyak fasa kan, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Tapi fasa yang pertama tu wajib buat dulu fasa 1 buat kan. Ada fasa yang kedua, dan kena tengok juga kalau you kata untuk fasa yang kedua tu dia punya modul tu memang kritikal. Modul ni memang akan diakses oleh orang ramai. Memang kena buat performance test. Tapi dari segi preparation dia kena prepare lah dari segi data. Mungkin kena ada downtime. Example lah, nak mengelakkan benda-benda macam tu kan. Kita naklah you create another environment. Contoh kat production buat satu lagi environment database server lain dan sebagainya. Tapi kita boleh buat cuma guna database server yang sama tu, mungkin instance yang berbeza kan. Mungkin dari segi application untuk buat performance test ni proses tu point ke DB yang kita baru create dan instance yang berbeza kan. Dia sistem yang sama, cuma kan bila semua orang tahu kan, bila buat application kan, dalam application dia tahu nak point database mana kan, database production ke database staging kan. Jadi buat satu dummy database untuk point. Jadi bila kita buat performance test dengan environment production tu, tapi dia masuk kepada database
yang kita buat testing tu kan. Jadi once kita dah selesai buat performance test, kita clear lah balik database kepada tu, and then kita point balik kepada data production. Itu di antara strategi yang kita boleh buat lah, macam case yang Puan cakap lah, tu ada banyak fasa, phase dan sebagainya. Okay. Okay, right. Dan yang kelima ni yang paling penting, enabling system and component monitoring lah. Ini tadi saya cerita kalau dia ada macam Dynatrace kan, kalau you tak ada Dynatrace kan, orang pakai Hashtag, pakai ini di antara software-software yang open source pun boleh guna lah. Sebab kita nak capture resources pada masa tu. Pada masa kita load yang 1000 user tu, CPU kita berapa bacaan dia? Berapa bacaan CPU? Adakah sampai lebih daripada 80%? Adakah 50% dan sebagainya? Jadi kita nak screenshotkan laporan tu, benda tu yang kita akan lapor dalam finding dalam contoh bila kita run CPU dah sampai 90%. Mana buktinya? Orang akan tanya mana buktinya. Kalau you ada apa component monitoring ataupun ada tools yang boleh monitoring, kita screenshot. Okay, memang betul pada masa sekian ni ni sampai 90%. Ada report tu you bring lah kepada PDSA atau bring kepada orang-orang network infra, jadi orang tak boleh petikai. Dia tengok memang betul lah, ada bukti sampai 90%, dia akan increase lah. Ini yang kami hadapi di PDSA lah. Bila kita tak boleh minta sewenang-wenang je, mungkin PDSA saya nak tambah 5 CPU, saya nak tambah 10 CPU kan, kenapa nak tambah? Kita kata bila kita buat performance test, kita dapatin okey mana bukti kan. Dan bila kita ada component monitoring, kita dah improve. Dan bila ada bukti ni, PDSA ni satu dia memang ada satu sistem dia lah. Dia boleh tengok, dia boleh macam back forward, dia boleh tengok record yang sebelumnya performance server kan, boleh tengok betul ke pada masa tarikh sekian dengan contoh hari ni pada masa sekian-sekian kita buat performance test tu CPU sampai 90%, dia tengok balik lah, track balik dekat dia punya log sistem, tengok memang betul lah bila dia orang performance test CPU dah sampai 90%. Jadi kita tak ada masalah nak upgrade resources, okey, dia akan luluskan lah. Macam tu dia antara yang kita akan buat. Okey, ada salah nak tanya lagi? Tak ada? Okay, ni apa? Ini saya nak buka minda tuan-tuan, nak buka minda tuan-tuan, nak bagi tengok kenapa perlu buat, bila nak perlu buat, ada requirement, nak ada kerja dan sebagainya, buat. Saya nak buka dulu minda. Kita tak nak cerita teknikal sangat dulu, bagaimana nak buat, bagaimana teknikal, bagaimana nak buat tu nanti petang installation, besok 2 hari tu baru kita cerita okey bagaimana nak buat dia punya performance. Right. Okey, seterusnya penanda aras kriteria kualiti penilaian. So bila kita dah buat resource, apa yang kita nilai? Apa yang kita nak menentukan? So kita contoh tadi kan, number of concurrent users. So kita kena define satu volume, macam saya kata tadi kan, dalam saya punya definisi yang pertama tu performance test, kena ada satu volume number. Okey. Ini kita boleh gunakan 3 kaedah lah. Yang pertama, kalau kita dah ada sistem sedia ada, daripada sistem sedia ada kepada sistem baru, kita ambil dia 10% from number of registered user. Ini example kan. Ini maksudnya contoh sistem sedia ada, kita dah ada 100,000 user, kita masuk buat sistem baru, kita nak test berapa concurrent user, kita ambil formula 10% kepada registered user. Betul kan? So 1,000. Sorry lah kat rumah ni, biasalah buat kerja dari rumah kan. Nak sebagainya. Okey, ambil 10%, jadi saya test untuk kalau contoh tadi 100,000, 10% adalah 10,000. Kenapa kita ambil 10%? Kita ambil 10% sebab bila kita rasa sebenarnya dalam satu masa tu, betul saya kata tadi kan 10,000, bila kita 10,000 orang masuk sebenarnya 10% dia punya kebarangkalian akan berlaku, dipanggil concurrent tu. Concurrent kan, orang betul-betul akan berlaku tu. Saya masuk, orang ni masuk. Jadi dia sebenarnya formula dia 10% saja yang berlaku dia punya concurrent tu. Jadi kita test on the concurrent tu saja sebenarnya telah memadai lah, telah cukup lah untuk menggambarkan seolah-olah 100,000 orang tengah masuk. Dan kita taklah. Okey, yang kedua ini untuk sistem yang dah registered user. Kalau sistem yang kedua, kita ada sistem baru, macam yang ada satu soalan tadi kan, sistem yang baru. So sistem tu baru adalah kepada expected user. Maksudnya sistem bila kita open ni, kita expect, kita dah ada jangkaan kita berapa ramai orang akan guna. Contohnya kita akan diguna oleh, saya duduk cerita nombor ratus-ratus ribu kan, contohlah kita ceritalah sistem yang kecil sikit kan, contoh sistem ni akan guna dalam 5,000 expected user akan guna. So kita ambil formula yang kedua, 5,000 expected, so kita ambil 10%. Jadi 10% from 5,000 dia bagi kepada 500 kan, 500 concurrent user. Daripada situlah kita buat dia punya dummy data dia, kita create dia punya test data dan sebagainya.
Okey, dan yang ketiga, cuma untuk yang ketiga ni, bila dia adalah macam critical system ataupun dia adalah melibatkan sistem kewangan, ada sistem yang macam kita katakan sensitif sistem sikit lah, macam financial dan sebagainya, kalau boleh kita nak benda tu diuji lebih sikit lah, jadi kita up lah dia jadi 20%. Example macam yang tadi kan 5,000, so I nak kena tinggikan sikit, ambil 20% daripada 5,000 atau 1,000 example kan, 1,000 user. Itu di antara kita nak menentukan concurrent number, concurrent user. Bila concurrent user ni adalah yang kita setkan dalam JMeter nanti bila kita nak load nanti, kita set number concurrent user adalah mewakili daripada 10% daripada user yang sebenar, 10% daripada expected user. Okey, yang kedua, kita ada satu sistem, kita nak define sistem kita ni berapa dia punya respon time sepatutnya. Satu lagi, kalau contoh projek tu memang dia dah define dalam tender dia memang dia dah define dalam dia memang sistem adalah boleh bertindak balas tidak lebih daripada 3 saat. Ini saya tengok contoh dengan AG Sistem Jabatan Angkatan Negara, dia punya respon time dia tidak lebih daripada 2 saat. Memang ada dalam kontrak dia 2 second. Memang laju dia. Sistem dengan AG dia memang tak boleh kurang daripada 2 saat. Kalau dia respon time dia lebih daripada 2 saat, dia orang kena penalty. Dia punya SLA dia. Memang dia tolak lah. Maksudnya ada orang komplain lebih daripada 2 saat respon time, dia akan tolak. Jadi kita tak ada kontrak, kita boleh ambil ni yang kami suggest daripada 3 ni lah. Ini pun selepas kita berbincang dengan ini sharing oleh syarikat-syarikat dan sebagainya kan. Jadi untuk simple transaction, contoh landing page, login, information display ni tidak boleh lebih daripada 2 hingga 4 second. Kalau you punya landing page orang nak hit mula-mula pun dah lebih daripada 4 second, 5-6 saat kan, dia tidak menepati kriteria lah. Jadi dia kena less than 2 hingga 4 saat kan. Tidak boleh lebih daripada 4 saat. Login, landing page, login, terutama login kan, login. Kalau kan login terus masuk. Jangan login duduk pusing macam ni. Itu something wrong dalam application kan. Dia kena tuning lah dekat application. Orang tak boleh login terus masuk login kan. Dan dah banyak dah teknik-teknik dari segi programming dan sebagainya kan. Dari segi login ni memang dah kena dah. Tak boleh login lebih daripada masa. Kalau mana-mana application, kecuali kalau application tu memang user kena masuk, dia akan menghadapi, dia sanggup lah login lebih daripada 5 saat kan. Kalau kata sistem tu sistem optional, tak perlu masuk, jadi memang dia takkan masuk lah, dia takkan guna dah sistem tu. Login lebih dari landing page dah sampai semua kan, semua nak kena form kan. Okey, yang kedua 5 hingga 5 saat untuk medium transaction lah, contoh macam searching, form submission, bila dah isi semua maklumat, ada borang kan, so kita masuk satu sistem, so dia isi borang, isi maklumat, isi apply, submit application tu sepatutnya tidak boleh lebih daripada 5 ke 9 saat. Maksudnya 5 dan ke 9 saat tu kita masih boleh tolerate lagi value dia punya value dia kan, 5 hingga 9. Sebab kita tahu bila searching ni dia akan melibatkan banyak table kan, dia akan search daripada data yang banyak, mungkin dia kena merge daripada table ni. Jadi 5 ke 9 saat adalah satu value yang kita boleh acceptable value, form submission sebagainya. Okey, dan hingga 10 ke 15 saat, ini contoh report kan, 10 ke 15 saat tu kita boleh terima lah. Maksudnya kalau katakan kita tak boleh nak katakan satu sistem kita semua 5 saat kan, katakan report pun nak 5 saat juga kan, tapi report tu dia akan generate daripada dia, bila dia generate satu hal kan, dia kena display dalam bentuk table, display dalam bentuk contoh cantik sebagainya, kita nak susunan display dalam bentuk PDF dan sebagainya, jadi kita kena expect lah benda tu. Maksudnya kita kena bagi masa jugalah kepada CPU untuk bekerja kan, untuk dia orang buat cantikkan report kita, displaykan dalam bentuk graf dan sebagainya. Jadi 10 to 15 second adalah acceptable value lah maksudnya. Tapi mostly kalau boleh katakan average kami bila kami buat formal test, kalau agensi kata tak tahu nak letak berapa, saya ambil satu average lah. Average adalah 5 saat lah. 5 saat adalah satu average lah. Nak satu sistem, sistem saya nak test untuk 1,000 concurrent user, dia boleh respon time dalam 5 saat. Ni kalau agensi tak letak, so kita bagi suggestion lah kepada mereka, okey 5 saat okey lah 5 saat, okey boleh diterima. Maksudnya 5 saat 1, 2, 3, 4, 5 ditunggu, kita keluarkan page kan, tak terlalu lama kan, boleh dia acceptable value lah. Okey, yang 3
Dari segi transaction failure rate kan, bila kita run performance test, bila kita dah load dengan 1000 user, 2000 user, memang akan ada berlaku error kan. Dia akan ada mungkin yang error 1-2 dari overall transaction tu. Jadi kita boleh terima percentage error is tidak boleh melebihi daripada 2% error. Contohnya bila kita load ni mungkin ada banyaklah request kepada database, request kepada sistem dan sebagainya. Dalam banyak-banyak tu akan ada 1-2 error. Ini memang kita akan jangkakan. Tidaklah kata sistem tu 100% perfect kan, tak ada error langsung. Tapi kalau dia error dia not more than 2%, it is acceptable. Ya, kriteria yang boleh lulus. And then yang keempat adalah dari segi resources, hardware resources. Kita dah tetapkan 80%. Kalau lebih daripada 80%, bila kita run performance ni, kami consider dia sebagai gagal. Kan, contoh kalau dia lebih daripada 85%, lebih daripada 80%, kita akan suggest, okay, you upgrade you punya CPU, bawa report yang kita finding daripada JMeter ni, minta kepada tim PDCA untuk increase. And then selepas dia dah upgrade, and then kita run another cycle. Cycle yang pertama dia gagal, okay, kita datang, mungkin dia ambil masa lah nak request kepada PDCA, nak request kepada tim pusat data sebagainya kan, mungkin ambil masa 2-3 hari kan, biasalah 3 hari bekerja kan, biasalah dibicarakan ini di antara tu pula, you mohon dekat saya 3 hari bekerja, bagi semua bukti 3 hari bekerja baru saya luluskan kan, contoh kan. Jadi 3 hari kita ambil masa, bila dia dah increase infra, dah increase CPU, dah increase RAM tu, barulah kita run untuk the second cycle punya performance test. Kita load balik exactly sama dengan bilangan, contoh kita run untuk 1000 concurrent user. Kita run sekali untuk cycle yang kedua 1000 concurrent user, tapi dengan CPU dan dengan RAM yang telah di-upgrade. Sepatutnya dia punya result lagi cantik lah. So kalau kata dia dah menepati kriteria kita less than 80%, so kita consider performance test kita adalah lulus. Ini di antara beberapa ketiga kriteria lah, maksudnya response time. Kalau kata kita letak 5 saat, so tidak boleh lebih daripada 5 saat, and then tidak boleh lebih daripada 2% error, dan CPU resources tidak lebih daripada 80%. Kenapa kita ambil 80%? Sebab kita tengok dari segi infra sebenarnya 20% tu digunakan untuk sistem punya proses kan, 20% contoh dia punya OS nak beroperate, nak apa semua, 80% je semua boleh guna untuk mungkin SQL query apa semuanya, cuma boleh guna resources dalam 80% ni saja kan. You tak boleh guna lebih. Kalau you guna lebih, you akan mengganggu OS punya CPU untuk memproses dari segi basic punya. Ya, soalan. Nak tanya lah, macam untuk hardware resources ni, kiranya kita refer direct pada betul tak? Macam mana? Ya, pada masa tu saya kata tadi, kalau kita macam bila kami buat, kami ada Dynatrace tadi kan. So pada masa kita run tu, kita terus boleh nampak dah dia punya graf naik. Maksudnya CPU pada masa kita tu. direct tengok, sebab macam kami di DOS, kita orang pun memang pernah ada berhubung lah dengan mampu berhubung issue resources ni. Okay. Yang mana kita yang mana isu tu selalunya pihak PDSA dia akan kata resources yang dia nampak dekat server dia tu tak sama dengan penggunaan yang kita nampak pada tools yang kita orang guna lah, macam tu. Ya. Itu yang saya kata tadi. Dia nak exactly masa pukul berapa masa tu. So contoh bila kita kan kalau you ada screenshot tu semua, sepatutnya dia orang tak ada isu. Kalau pada masa tu, kata sekarang ni you tengah running kan, pukul 11.31 sampai 11.05. Contoh you run performance test ni ambil dalam masa 5 minit kan, 11.30 sampai 11.35 example, 5 minit atau 10 minit kan, 11.30 hingga 11.50. Pada masa tu you dah nampak graf dia punya CPU sampai 100%, screenshot dia ataupun kalau macam contoh kami guna Dynatrace ni kita boleh nampak dia punya graf memang dalam bentuk graf. Okey, bila kita bagikan screenshot atau PDC tak query. Saya tak tahulah kalau macam in case dia query maksud dia petikan dia tengok tak tahu. Memang kita orang memang ada isu yang tak sama tu lah. Dan banyak kali perbincangan juga lah, tapi tak apalah, just nak confirmkan lah kan, macam dari segi hardware resources tu kita refer pada mana lah. Okay, terima kasih. Mungkin ada kemungkinan tak yang perbezaan tu tadi yang macam yang Puan tu maklumkan tu sebabkan dari segi mampu dia memantau dari segi infrastructure level. Okey. Mungkin Puan tu pantau dari segi application layer punya level.
Biasanya Tapi kalau PDSA dia ambil infra saja. mungkin dekat application ni kita ada limit tau kan. Okay, Maksudnya untuk resources ni sampai berapa kan. Yes. Mungkin dekat situ kita tengok usage tu, penggunaan tu memang kita dah meet, tapi limitation tu set by agency bukannya by mampu kan. Betul. Itu saya kata tadi, kadang kalau kita tak set contohlah ni kita pakai Apache semua, kadang kita set dalam Java program kan, kita memang ada 8 gig RAM. Example kita server tu spec tu dia ada 8 gig RAM. Tapi dalam kita punya setting, kita cuma maksimum dia kita letak 2 saja. Maksudnya kalau 2 Mac you dalam you punya Java punya config yang dia letak guna 2 memory saja. You ada 8 resources kan, you tak define that one. Bila kita run load test, kita tengok bila kami guna macam contoh guna dana trace, dia akan nampak kenapa kita tengok dia punya memory tu dekat 2 je kan. Daripada mula run sampai habis dia tak naik pun kita dia capping, dia macam memory capping. Ni tengok balik sebenarnya dekat application tak tuning. So dia kena tuning application. Dan sama juga dekat macam PHP, FPM, benda-benda yang tuning tu, itu yang tuning dapat. Itu saya kata bila kita run performance test, kita akan dapat finding tu. Kita akan dapat sebenarnya you kena tuning dekat sini, you kena tuning dekat nak menambah maximum connection. Example maximum database connection, kalau tak default memang 100 saja. Database connection kan 100 je. Kalau kata kita ada sistem ni memang nak diakses oleh 10,000, takkan kita nak define pada 100. So kita kena besarkan lah dia punya value, benda-benda macam tu lah. Bila kita contoh dia remain kepada 100 saja, jadi dia akan queue banyak. Yang orang nak buat transaction dia akan queue lah, tunggulah 100 kan. Tunggu bila tunggu tu sebenarnya dia akan makan resources, dia akan makanlah CPU, dia akan makanlah RAM dan sebagainya. Tu kita kata di antara kata tuning tu dia nak kena tengok.